Pak Khalid macam biasa membuat provokasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya nak jadi ahli panel, tapi tak terjemput. Jadi saya terpaksa cakap juga sebab di sini ada 4 orang daripada Jalan Telawi. Masuk Ustaz Wanji At-Ta'adudi. Wanji At-Ta'adudi maksudnya Wanji pluralisme. Jadi kita di Jalan Telawi kita seronok dengan cerita Mahabharata, di mana ada kumpulan yang baik itu namanya Pandawa, ada 5 orang. Ya, sini ada Bima ada di sini, Arjuna ada di sini, Nakula dan juga Sahadeva. Yang tak ada yang kelima adalah Yudhishthira. Jadi saya nak cakap sebagai Yudhishthira pada malam ini. Kita nak tanya soalan. Pertamanya saya tidak bersetuju dengan tajuk, kerana persoalannya sebenarnya adalah apakah kita mahu umat Islam ini pro kebebasan ataupun pro paksaan. That is it. Itu sebenarnya persoalannya. Ya, bukan persoalannya antara bebas agama dengan murtad. Dan kontradiksi yang berlaku sekarang mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh penyair orang Bosu sebagai zaman edan. Ya, zaman orang gila. Di mana yang berhormat Nurul Izzah ahli parlimen. Dan sumpah ahli parlimen itu adalah, walaupun saya belum jadi ahli parlimen, saya tahu sumpah ahli parlimen adalah untuk mempertahankan perlembagaan. Jadi Nurul Izzah, antara konten penting perlembagaan adalah fundamental liberties, freedom of conscience, freedom of religion. Itu adalah tanggungjawab setiap ahli parlimen yang mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen. Tetapi malangnya beliau dipanggil untuk disiasat. Tentang apa? Tentang suatu yang beliau sebutkan apa yang termaktub dalam Al-Quran. La ikraha fid din. Suatu ayat yang tidak ambiguous, tak perlu tafsir-tafsir. Dan banyak ada ayat-ayat lain yang menyokong, bukan isolated ayat yang boleh ditafsir-tafsir, yang menyatakan bahawa freedom of religion is absolute, freedom of conscience is absolute. Jadi kenapa Jabatan Agama Islam nak panggil, nak soal-soalkan kenyataan beliau yang tidak lain tidak bukan mencerminkan prinsip Al-Quran. Ya, ini yang saya katakan zaman edan. Apa yang disebut oleh penyair W.B. Yeats mengatakan, di mana the best lack all conviction. Yang terbaik ini tak ada keyakinan. Ramai ustaz-ustaz yang tahu apa yang disebut oleh Nurul Izzah itu betul, tapi tak berani. Ya, tetapi the best is full of passionate intensity. Yang beraninya itu, yang cakap bersemangat itu, perkasa saya pakai. Full of passionate intensity, yang dia bermati-mati nak membela agama Islam, nak membela Tuhan. Manusia yang kerdil, dia yang dicipta Tuhan, nak membela Tuhan, nak membela agamanya. Siapa yang nak bela ni? Apa yang nak dibela? Konon jadi pembela Islam. Islam itu boleh tahu jaga diri sendiri. Islam itu dicipta Allah SWT, tak perlu makhluk untuk membelanya. Kita kena faham, tanggungjawab abdi ialah melaksanakan ajaran Ustaz. Amin. Sahih. Melaksanakan. Antara yang nak kita laksanakan ialah la ikraha fid din. Kita nak jiwai dan nak kita hayati supaya anutan kita kepada Islam itu datang with full freedom of conscience. Bukan datang daripada sama ada sogokan ataupun paksaan. This is the principle yang harus kita lakukan. Bagaimanapun, akhir sekali saya nak nyatakan di sini tentang hujah-hujah agama, boleh baca buku Hajat. Tetapi pandangan saya selepas berdekat-dekat bergelut dengan persoalan ini, saya rasa umat Islam hanya akan sampai kepada
pengertian dan penghayatan sebenar tentang la ikraha fid din itu apabila ianya mendapat pencerahan dan mengalami proses liberalisme. Itu sisi saya. Sekarang ini, selepas saya menengok filem Road to Mecca, yaitu perjalanan hidup Muhammad Asad, seorang Yahudi liputan yang memasuki Islam dan menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Di akhir hayatnya apa kata Muhammad Asad almarhum? Dia kata ialah I overrated the Muslim society. Dia masuk Islam sebab dia kagum dengan orang Arab, kebaikan orang berbandingkan dengan Yahud dan dengan Eropah yang racist dan sebagainya. Dia kata I overrated the Muslim. The Muslim is the worst community in the world, and they do not deserve Islam. Sampai begitu di akhir ayat. Ya, jadi ini semua untuk renungan kepada kita semua, terutamanya anak-anak muda. Ya, mesti berani. Jangan terlampau berhati-hati. Saya tak suka orang macam saya perlu berhati-hati. Tetapi jangan berhati-hati. Ya, dah umur 55 tahun ke atas boleh berhati-hati. Sebelum itu langgar. Ya, sebelum itu langgar. Jadi saya yang pernah bekerja bawah saya di Jalan Terawi itu, saya nyatakan, saya tidak akan arah kamu supaya jangan buat kesalahan, tetapi buatlah kesalahan seawal mungkin supaya kesilapan itu tidak diulangkan di masa tua. Jadi sekali buat sekali kesilapan. Sekian, terima kasih. MalaysiaKini.com. Pada Malaysia Kini. Pada Malaysia Kini.